yang mendatangkan dosa yang tidak jelas halal dan haram, hasil daripada lidah yang tidak dipelihara dengan baik. Yang kedua, sebab apa disebut supaya kita menjaga lidah? Kata Imam Ghazali, supaya waktu kita dipelihara, waktu kita dipelihara. Kerana waktu itu adalah sebahagian daripada umur kita. Waktu maghrib dan isyak, contohnya 45 minit majlis ilmu, maka itu adalah sebahagian daripada umur kita. Kita berada di dalam majlis ilmu, maka para malaikat dia hadir, dia berdoa kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, berdoa maghfirah, berdoa semoga Allah Ta'ala beri keampunan dan juga as-sakinah, diberi ketenangan. Jadi segala ucapan kita ini yang kita sebut sama ada mendatangkan pahala, maka dia akan bertahan di negeri akhirat. Dan begitu juga jika kita bercakap yang mendatangkan dosa, maka akhirat esok akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah kita jika hidup kita, umur kita menggunakan lidah dalam perkara yang sia-sia. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali, manfaat di sebalik penjagaan lidah ini ialah pemeliharaan amalan-amalan saleh. Yang ketiga, pemeliharaan amalan-amalan saleh agar tidak rosak amalan saleh kita, supaya dia tidak rosak. Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, bantuan kita, macam-macam amalan soleh. Jadi nak buat amalan soleh itu satu jihad, satu kesungguhan, kerana bila jauh berjaya Allah Ta'ala tolong, kita kena jaga pula supaya dia tidak rosak. Macam orang nak menderma, nak keluarkan wang ringgit dia, nak bantu orang-orang yang susah, orang yang memerlukan, maka dia kena jihad, lawan hawa nafsu yang bakhil, yang sayangkan harta dia. Bila dia berjihad lawan, maka dia dapat derma, maka Allah Ta'ala akan beri dan jaga pahala di sebalik derma dia. Namun begitu, pahala tersebut adakah akan selamat sampai ke negeri akhirat? Adakah akan terpelihara? Maka di situlah dia kena jaga. Jangan dia cerita-cerita kepada orang lain dengan lidah dia, disebut-sebutkan supaya dia menunjuk amalan-amalan sedekah dia, supaya orang tahu. Baiklah, Imam Ghazali kata, kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak memelihara lidah dia, siapa yang tidak jaga lidah dia, ikutlah lidah dia nak kata apa, dan membanyakkan cakapnya, banyak cakap. Lidah tuli apa yang tubik daripada lidah dia, apa yang keluar, perkataan yang keluar daripada lidah dia tidak peduli, tidak hisap. Benda yang baik ke, yang buruk ke, datang pahala ke, tak datang pahala ke, tubik, sia-sia ke, jadi cakap. Orang ajak kawan member sembang, ngetek, ngopi, isu pun ada, isu cari macam-macam. Yang faedah ke, tak faedah ke, tak je.
Maka orang yang macam ni, kata Imam Ghazali, tidak mustahil dia akan jatuh dalam mengumpat orang lain. Akan jatuh dalam mengumpat orang lain. Bila kita duduk ramai-ramai, hatta kepada saudara-saudara, asalnya nak mari jalan, mari ziarah, tak ada khabar, adik-beradik, mula-mula ni molek kopi dia. Bila dah lama, dia cari kopi lain. Habis dah itu, tanya kau si pula anak saudara ke, lelaki ke, warna ni. Kadang kita tersentuh perkara-perkara yang menyakiti dia. Kalau tuan dia tengok, dia tak suka, dia malu. Itulah namanya mengumpat. Mengumpat maknanya kita menyebut sesuatu perkara. Kalau tuan dia tengok, tuan dia malu. Dia tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Dia cakap pasal dia. Cakap menjatuhkan mahu dia. Biasanya begitu. Bila duduk lama, duduk kedai kopi ke, kawan ke, duduk rumah, duduk mana lah. Bila ramai nanti, bagi akan kuping. Akan kuping. Jangan ramai-ramai dia akan kuping keluar. Isu si pula. Maka dia akan mengheret jatuh dalam mengumpat orang lain. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kathura laghatuhu kathura saqtuhu. Nabi bersabda, man kathura laghatuhu. Maksudnya sesiapa yang banyak borok bualannya. Siapa yang banyak cakapnya, siapa yang banyak bualnya, apa akan jadi? Kathura saqtuhu. Nascaya dalam banyak-banyak cakap tu, nascaya banyaklah jatuhnya ke dalam kesilapan dan kesalahan dosa. Bila banyak cakap, akan ada hidup kita tergelincir, akan ada termengumpat, akan ada terfitnah, akan ada menuduh dan sebagainya. Akan ada sangkaan buruk. Apa dia buat gitu? Kita tak tahu, kita berapa kali gini kok. Kali gini kok. Jadi ada sangkaan buruk. Su'udzon. Sangkaan buruk. Nabi kata, Rasul khati'ati. Su'udzon. Rasul khati'ah, kepala keburukan, kepala kesalahan. Kalau kita naik kereta api, dia ada kepala dia, kepala kereta api. Waktu orang belakang tu, gabuk-gabuk dia akan ikut kepala kereta api. Kepala kereta api berjalan, orang belakang berjalan. Kepala kereta api berhenti, orang belakang pun berhenti. Maka Nabi kata, Rasul khati'ah, kepala kesalahan itu bermula daripada su'udzon, sangkaan buruk. Mula-mula bagi sangkaan buruk, sangkaan jahat. Pada yang bersitulah akan lahirnya dosa-dosa yang lain, fitnah dan sebagainya. Itu menjadi maka mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa. Dia berbuat setengah jam, berbuat 1 jam, berbuat 2 jam. Banyakkah ada tergelincir. Sementara itu, jadi dia sebut tadi, bila duduk lama, tak mustahil akan jatuh dalam mengumpat. Sementara itu, mengumpat adalah diibaratkan api petir yang menyambar bagi membinasakan bagi pahala-pahala. Kita biasa tengok ada petir kilat, bila
hari pun hari sambung. Kalau disambung pada ada pokoknya, pada seminggu itu dah mati. Kalau sebenarnya pun dia sambung di pokok, sambung pada pokok menjadi mati. Begitulah diumpamakan amalan soleh kita yang kita buat. Bila kita mengumpamakan pahala itu disambung. Kosong pahala kita. Ini pahala mari majlis ilmu, habis tulis, mendengar, menulis, dia pahala mereka. Tapi kena jaga lidah kita supaya dia tidak kosong pahala itu. Akhirat esok boleh tengok pahala. InsyaAllah jika kita jaga. Kalau yang tidak jaga, sebab mengumpat itu diibadatkan seperti api petir yang menyampur, membinasakan bagi pahala-pahala taat. Membinasakan pahala-pahala taat. Rugilah. Rugi. Tak ada orang yang bekerja siang hari cukup bulan, biasanya dia nak ambil gaji dia penuh. Kalau gaji dia RM5,000, mesti dia nak bulat RM5,000. Kalau dia 5 di akhir bulan, separuh RM2,500 contoh. Ayo kita kerja, biasa boleh RM5,000, tiba-tiba bulan ni boleh RM2,500. Maka dia cukup dah. Okey, cukup pun dah. Cukup penganggap dah. Cukup kedua, yang mana batu boleh kurang, yang cukup. Akan dipilih dan cukup dia. Apa sebab-sebab dia dipotong dia. Maka tidak ada orang mahu menerima kekurangan. Begitu juga pahala kita. Kita nak akhirat esok. Dan dalam pahala yang Allah janji itu, ya penuh. Mayang tadi itu, waktu maghrib dari 27 darjah. Biar penuh. Jangan jadi kurang dengan sebab lidah kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam perumpamaan, sesungguhnya perbandingan orang yang mengumpat kepada orang ramai diumpamakan seperti orang yang memasak menjani. Apa dia menjani? Ia adalah alat pelempar batu yang digunakan dalam peperangan zaman dahulu. Ada melempar batu yang besar. Ada budak-budak biasa dia guna medan. Medan yang ambil daripada batu motor. Wadahan cabang tu dia gerak boleh batu, ada batu. Orang medan macam medan hubung lah. Siang hubung, duduk atau rokok, di medan. Tidak jelas lah. Medan dia berkaitan. Nak ambil buah muda, buah pelang tinggi kan. Dah ada letak medan. Jangan dijauhi. Baik. Jadi menjadi ini satu alat peperangan. Ekor batu yang kalau sekarang ni seperti perisai. Kita ubah. Dia melontarkan luhu. Jadi orang yang mengumpat itu, perbandingan orang yang mengumpat kepada orang lain diumpamakan seperti orang yang memasak menjadi. Memasak menjadi. Kalau menjadi dalam peperangan, dia letak batu yang besar melempar kepada musuh. Tapi orang yang mengumpat ini, kemudian dia melemparkan dengannya segala pahala amalan kebaikan. Pahala amalan kebaikan ini, bila dia mengumpat kepada si fulan, maka pahala dia akan dirontong kepada orang yang diumpat ini.
Segala pahala amalan kebaikan dia musnah, berkecuali kalau dia mengupah orang itu ke timur, maka pahala itu pergi ke timur. Ada itu kalau mengupah orang yang mengupahnya. Ada pahala itu, ada pahala amalan soleh itu, pahala amalan soleh itu. Jadi kesana kepada itu, dan juga ke barat, ke kanan dan ke kiri. Ikutlah. Mengupah orang di sebelah blok sana, blok ini, jika blok ini panggil. Blok ini nak mengupah orang blok B, contohnya, di blok ini panggil. Pahala amalan kita boleh masuk, boleh bilang dengan sebab perkataan. Jadi uji. Jadi bahaya. Kalau kita ibarat macam orang ringgit pahala tu, macam kita sebut tadi, sepatutnya kita boleh 5,000, tiba-tiba ada. Kenapa? Dia tengok, apa pula tengok. Kalau 100 pergi transfer sana, 100 pergi transfer ke sini. Orang yang diuka, kosong-kosong. Adik-adik. Dan telah sampai kepada kami cerita mengenai Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Basri cerita mengenainya bahawa beliau telah dikatakan oleh seorang membuat aduan. Allah beritahu kepada dia, katanya, wahai Abu Sa'id. Gelarang dia itulah Abu Sa'id, anak dia nama Sa'id. Maka dia si ayah tadi Basri, Hasan Basri dan orang ini Abu Sa'id. Jadi orang Arab ni dikunyakan begitu, Abu Sa'id, maknanya bapa Sa'id, ayah Sa'id. Dia kata, wahai Abu Sa'id, bahawasanya si fulan, nama dia telah mengubah kepada Tuhan. Dia goyak benda yang tak boleh. Ada yang kalau orang dengar kata itu menjadi malu, itu namanya mengubah. Kalau kita dengar kata Arya Malik dipuji, tak malu, itu namanya pujian. Kalau dia sebut dia baik, ini mengubah. Riwayat kepada Hasan Basri atau Abu Sa'id, aduan kepada Abu Sa'id. Maka bila Abu Sa'id mendengar atau Hasan Basri mendengar, beliau telah menghantarkan kepada si mengupah itu sebuah dalam berisi buah kurma mekar. Dia mencari buah kurma, ada sedalam buah kurma sebuah lagi. Dan beliau berkata kepadanya, balaghani annaka ahdaita ilayya rupa. Kata Hasan Basri kepada orang yang mengupah itu, telah sampai berita kepada saya bahawa Tuhan telah menghadiahkan kepada saya pahala-pahala amalan kebajikan Tuhan. Jauh Hasan Basri pergi. Kerana dia tahu kesan di sebalik mengupah itu, pahala orang yang mengupah akan beri hari itu. Orang mengupah ke kita, pahala orang tu beri ke kita. Maka Hasan Basri dia faham, orang yang mengupah kepada dia, maka pahala orang tu boleh kepada Hasan Basri. Maka Hasan Basri kata dia membawa kurma sedalam kurma yang gor. Dia kata, telah sampai berita kepada saya bahawa Tuhan telah menghadiahkan. Macam mana hadiah? Dengan cara mengupah. Menghadiahkan kepada saya pahala amalan kebajikan Tuhan. Mayarnya, fikirnya, dekornya, ambil pahala. Hadiah kepada Hasan Basri. Cara dia macam mana hadiah? Melalui upah. Melalui upah. Maka kerana itu, dengan sebab
kamu hadiah kepada saya ni pahala amalan. Ada bangun malam boleh pahala. Ada dekat boleh pahala. Orang boleh pahala. Tiba-tiba pahala yang kita buat ada persoalan tu dia buat dengan sebab kata dia hadiah ditransfer pula kepada akaun amalan orang lain sama sekali. Maka kerana itu saya suka memberi balasan hadiah kepada Tuhan sebagai berterima kasih. Jauh dia pergi. Jauh. Sama dia kata, oleh sebab itu kalau kamu hadiah kepada aku pahalamu dengan cara mengupah, maka aku pun hadiah sama dia. Bila orang hadiah kita, kita pun balas. Tak. Mak kita beri kuih ke jiran, jiran mak akan beri pula. Biasanya begitu. Jangan orang beri kuih, kita pinggang, kita bicara atau pinggang kosong. Ada. Itulah. Kena ada balas membalas. Tapi Hasan Basri jauh pemikiran dia kerana dia faham keburukan di sebalik mengubah itu mengakibatkan pahala seseorang jadi rosak. Dia yakin benda itu berlaku. Ini orang soleh. Kalau berlaku pada kita, tak begitu. Kalau berlaku pada kita, orang rakyat si pulang mengubah. Yang awak ini silengan. Bukan hadiah rumah, hadiah menunggu. Ada hadiah menunggu. Itu orang kita tidak faham. Memang beramal seperti Hasan Basri ini mempunyai kefahaman yang tinggi. Dan telah disebut sesuatu umpatan di sisi Ibnu Mubarak. Apa yang berlaku kepada Ibnu Mubarak telah disebut suatu umpatan di sisi Ibnu Mubarak. Orang umpat pada dia. Mendengar demikian, Ibnu Mubarak mendengar atas beliau berkata, dia jadi dengar saja orang umpat kepada dia, maka dia kata, "Lau kuntu mu'taban ahadan la'abtabtu ummi li'annaha ahaqqu bihasanati." Maksudnya kalaulah aku seorang pengumpat kepada seseorang, sudah tentu aku mengumpat ibuku sendiri. Ini orang faham juga. Jika aku mengumpat kepada seseorang, aku ni ada kerja lain, kerja dia mengumpat dia. Ada pagi ada kerja sembang, ada membawa ke mengalir ke mengapa ke, ada maka kata Hasan Basri, sudah tentu aku mengumpat ibuku sendiri. Sebab apa dia kata? Pada kita mengumpat amalan, baik mengumpat ibuku sendiri, mengumpat mak kita sendiri. Ini orang faham juga. Kerana apa? Kerana dia adalah terlebih berhak. Dia, yakni si ibu itu, terlebih berhak menerima segala kebajikanku sebagai ibuku. Mak kita melahirkan kita, mendidik kita, mengasuh kita, besar jaga, kasih sayang dan sebagainya. Jadi, kalau kita upah orang lain, pahala kadang pahala kita, dia pergi orang lain. Ada untung orang tu akhirat, orang tu tak bisa apa boleh kau pahala itu. Boleh kau pahala akhirat. Tapi kalau kita upah mak kita sendiri, pahala kebajikan kita boleh kepada mak kita di akhirat. Ada itu. Ini andaian. Andaian yang mana Ibnu Mubarak kata, kalaulah aku ni seorang pengumpat, aku akan mengumpat mak aku sendiri. Ada itu. Supaya orang yang mengumpat kepada Ibnu Mubarak itu dia faham kedudukan tadi. Jadi orang-orang yang soleh, wali-wali Allah,
dia faham konsep itu. Maka kita juga kena tahu, kena yakin bahawa mengungkap itu merosotkan pahala amalan kita. Ujilah kita. Uji akhirat esok. Ada nak buat amalan soleh itu bukan mudah. Nak berjihad lawan hawa nafsu, bukan mudah. Bila dia dah buat dah, tiba-tiba kita uji pula. Uji. Jadi itu uji. Oleh sebab itu pelihara jaga amalan soleh kita, pahala-pahala amalan soleh kita dengan cara tidak mengumpat. Dan lagi telah diceritakan bahawa di suatu malam Hatim Al-Asam yang mulia telah terluput daripada bangun mengerjakan solat sunat malam. Jadi Hatim Al-Asam ni Al-Asam ni gelar dia. Asam maknanya orang yang pekok. Bukan yang pekok. Diceritakan dia ni digelar orang yang pekok kerana suatu hari dia mengajar, ada datang seorang Muslim lah, perempuan bagi tanya soalan. Lam-lam tanya soalan, dia bunyi gitu. Seketuk. Semua bulu ada pemanda dah. Itu masih pun tanya lagi soalan tu tadi. Jadi orang tu, kau dia hantar ni, tak dengar bunyi bung kuat ni. Kau dia hantar ni bekok. Orang lain dengar kata, tegung macam bunyi dia. Jadi start daripada itulah digelarkan Hatim Al-Asam. Jadi sebenarnya Hatim itu tidak bekok. Cuma dia nak jaga maruah kalau keluar tadi nak jaga. Kalau ada dengar je. Ada orang ni, dia ada banyak juga penyakit. Antara penyakitnya dia tak tahan. Jadi depan orang itu di sebalik nama kita digelarkan Al-Asam, Hatim Al-Asam. Cerita tadi berkait dengan mengumpat tadi. Telah diceritakan bahawa di suatu malam Hatim Al-Asam telah terluput daripada bangun mengerjakan solat sunat malam. Solat tahajud. Dia mulai. Dia bangun semua ni. Hatim Al-Asam. Jadi dia bangun. Istilah orang rumah dia tahu kan. Orang rumah dia tahu. Jadi suatu malam dia dah bangun. Maka dengan itu isteri dia, orang rumah dia, isterinya telah mencelakannya. Wah, dia tak bangun malam tadi. Letih tak nak ke buat dia tak bangun. Kerana dosa ni tak bangun. Maka hati pun menjawab. Maka berkata hati sesungguhnya, Inna aqwaman sallu bil laylil barihah. Falamma asbahu nadu minni fatakunu salatuhum yawmal qiyamah fi mizani. Maksudnya Hatim menjawab, Hatim kata sesungguhnya di malam hari tadi, kemarin sebelum dia tu ada beberapa kaum yang bersolat sunat malam. Ada ramai semayang malam. Kemudian tak kala mereka berada di waktu pagi. Bila waktu pagi, mereka itu mengumpat, menceritakan ada keburukan-keburukan. Ada malam maklumat yang mulai tahajud. Ada siang hari mengumpat hati Al-Asam. Ada maka hati Al-Asam yang faham tadi, dia kata maka sebab itu jadilah pahala solat mereka di hari kiamat nanti berada dalam neraca timbangan amalan kebajikan. Jadi hari kiamat nanti
Amalan buat dia bangun malam tu bagi kepada amalan ada kesulatan amalan tu boleh tak aku dia tu. Oleh sebab itu aku lihat semalam. Ya semalam kerana ada dok boleh dok balik panggil orang yang bangun malam tadi diberi melalui mengubah. Ini orang yang faham. Hasan Basri dia faham. Konsep itu Ibnu Mubarak dia faham. Hatim Al-Asar pun dia faham. Bahawa memang berlaku kosong akan diberi pahala. Si A mengubah si B. Maka pahala si A akan pergi kepada si B. Itu di sebalik kita kena jaga lidah kita. Yang ketiganya itulah tujuan untuk memelihara amalan soleh kita supaya terjadi. Dan asal yang keempat iaitulah kita menjaga lidah ini supaya selamat sejahtera dari kebinasaan dunia. Yang keempat supaya selamat sejahtera dari kebinasaan dunia. Kena jaga lidah. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, la tatakallam bilisanika ma tafsiru bihi asnanaka. Pepatah asal Basri kata, Sufyan Ats-Tsauri dia kata, jangan kamu bercakap dengan lidah. Jangan kamu bercakap dengan lidahmu. Cakap apa? Perkara yang akan mematahkan dengannya gigimu. Iaitu jangan sebut perkataan itu menyebabkan gigi kita patah. Apa maksudnya? Maknanya kita tubik perkataan yang menyebabkan orang marah. Bila orang marah dia akan tumbuk itu. Dia akan tumbuk itu. Kalau dia tumbuk benda gigi, patah gigi kita. Macam ni lah kadang-kadang awak berkawan. Kalau kawan lain ni lagi dan malam. Lepas tu dua-dua lemah cerita. Dah say. Berapa kocok. Jasad-jasad berapa kocok malam. Dia kata ini. Dia kata kita gini. Kita pula awak kata dia gitu. Berpunca daripada hidup. Berpunca daripada hidup. Hidup berjiran pun itu juga. Hidup berjiran. Semua boleh kata ni. Itu juga. Kena jaga hidup. Jaga jiran kita. Masing-masing jaga. Jaga antaranya. Menjaga hidup. Jangan menyakiti jiran-jiran kita. Dengan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan rasa hati jatuh maruah dia dan lain. Kalau ada kesilapan, tegurlah dengan cara yang baik. Kalau tidak, seperti dengan sebab itu, orang Melayu kata, ada binasa. Dan telah berkata ulama lain, dia kata, jangan kamu lebarkan lidahmu dengan banyak bercakap. Nanti dia akan merosakkan keadaan. Ungkapan yang lain, la tamsutanna lisanaka wa yufsidu alaika. Jangan kamu lebarkan hidung. Maksud lebar ni, jangan cakap banyak sangat. Datang sangat. Nanti akan merosakkan keadaan. Macam tadi juga lah. Menyebabkan orang itu dipukul kerana apa? Kerana cakapan dia menunjuk dan sebagainya. Menyebabkan orang malu dan menyebabkan orang malu. Kadang dalam jadi ini kadang kurang cakap dengan lidah. Dia bercakap dengan tulisan. Itu kata kuasa. Kuasa. Jadi
wasak ni dia lain. Ayat wasak tu lain. Orang yang baca wasak dia baca dengan nada dia sendiri. Betul. Orang tu nada dia lain. Jadi bila nada berlainan, dia timbul sangka yang berlainan. Jadi sangka tersebut menyebabkan seorang itu bermusuhan. Dan para penyair telah bernasyid, ihfir lisanak la taqulu fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Maksudnya, peliharalah lidahmu, tidak mengatakan yang ini, jaga tidak. Nanti kamu mendapat bala bencana. Lalu tak jaga, dapat kosong, dapat sakit. Sesungguhnya bala ditimpa dengan pertuturan yang hina. Dan syair lain oleh Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu tentang pemeliharaan lidah berbunyi, dia kata ala ihfaz lisana innal lisana sari'un ila al-mar'i fi qatlihi wa innal lisana dalilul fuadi yadullu rijala ala aqlihi. Maksudnya, hendaklah kamu pelihara lidahmu, jangan bercakap lancar, jangan bercakap atas. Sesungguhnya lidah itu amat cepat membawa padam kepada seseorang, kelancangan dan keleparannya menyebabkan berlakunya pembunuhan kejam. Hasil daripada mulut saja membawa kepada pembunuhan boleh. Ada pun membawa kepada perpanahan, tumbuh, bocor, ada dulu lagi, malu lagi, apa kepada pembunuhan. Dan sesungguhnya lidah itu dalil, bukti kepada hati yang terpendam. Ada hati yang kadang kita tak tahu dia suka ke tidak suka ke kepada kita. Bila seorang sudah cakap, kita boleh nilai melalui percakapan dia. Ada kenapa dia ni kerja ke, bagus ke, tak bagus ke, boleh menilai melalui percakapan seseorang. Jadi lidah itu dalil, bukti kepada hati yang terpendam. Ukuran yang menunjukkan para lelaki yang berakal tajam dan juga lidah itu sebagai ukuran kepada lelaki yang berakal tajam. Ada sudut, itu dia tengok melalui cakapan. Dia cakap bagus, orang bagus, sudut, ada sebab dan sebagainya. Dan syair sikit lagi oleh Ibnu Muhyiddin rahimahullah berbunyi, lisanul mar'i laysun fi kaminin idza falla alayhi lahu ighar fasurhu anhu khala bi hijami sumtin yakun laka min baliyati sitar. Maksudnya lidah seorang merupakan singa dalam sarang. Apabila dia lepas, dia akan menyerang. Lidah pun ibarat begitu. Maka peliharakanlah dia, yakni lidah itu, dari ungkapan keji dengan menggunakan kangan berdiam diri. Pelihara dengan cara diam, senyap. Ada benda nak cakap dia yang penting, diam. Untukmu menjadi tabir pendinding, terhindar dari bala yang datang menolong. Dalam peribahasa mengatakan rubba kalimatin taqulu li sahibi da'ni. Berarti jarang perkataan yang berkata kepada tuan hukumnya. Itu rubba kalimatin taqulu li sahibi. Bahasa Arab kata jarang sekali perkataan royak kepada tuan dia. Jarang. Macam kita kata kepada seorang ojo ada bahasa dia ojo wakil. Lepas kita tumpik dia kata awal kita bukan ada boleh dah habis pindah.
Jadi perkataan boleh tadi tajuk diriwayat kepada tuan. Jangan nanti perkataan nanti boleh sakit. Tajuk perkataan diriwayat kepada kita. Rubba kalimatin takuli sahibi dahli. Maksudnya jarang sekali perkataan itu bercakap kepada tuannya. Jangan ada perkataan yang buruk dari nasihat kepada kita. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kurniakan taufiknya kepada kita dengan lidah dan rahmat yang ada kita dapat menjaga kita. Semoga kita dah baca dahulu dan kita dapat ilmu pesan di sebalik menjaga lidah dari mengumpat dan sebagainya. Kembali kepada kita pula, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah beri taufik. Beri taufik dapat menjaga lidah kita supaya amal-amalan soleh kita terpelihara sehingga ke negeri akhirat. Wabillahi taufiq.